Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hamizi bin Ashad dan nombor metrik saya adalah S47070. Saya akan membentangkan tentang laporan latihan industri yang telah dijalankan. Tempoh masa yang diberikan untuk menjalani latihan industri adalah selama 12 minggu, iaitu bermula daripada 29 Jun 2020 sehingga 18 September 2020, dan saya telah menjalankan latihan industri di Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak. Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak merupakan satu organisasi yang berfungsi sebagai pengurus dan melaksanakan tugas pentadbiran kerajaan negeri di peringkat daerah Hilir Perak. Selain itu, Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak berfungsi sebagai perantara bagi melaksanakan dasar dan pelbagai program pembangunan di peringkat kerajaan tempatan di daerah Hilir Perak. Di samping itu, Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak berperanan dalam merancang, melaksana dan menyediakan program pembangunan dan pembangunan sosioekonomi selaras dengan dasar kebajikan negara. Visi Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak adalah memajukan daerah melalui pengurusan yang cemerlang, manakala misi Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak adalah mewujudkan pentadbiran daerah dan tanah yang kemas, cekap dan berkesan untuk kepentingan, keharmonian dan keselamatan rakyat terhadap pencapaian dasar pembangunan negara. Selain itu adalah merancang dan melaksanakan program pembangunan dan program sosioekonomi serta menyelaraskan program pembangunan jabatan dan agensi kerajaan selaras dengan pembangunan nasional dan wawasan 2020. Terdapat tiga bahagian utama di Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak, iaitu yang pertama, bahagian khidmat pengurusan yang berfungsi sebagai pengurusan pentadbiran, pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan dan pengurusan majlis dan kerakyatan. Bagi bahagian kedua, iaitu bahagian pembangunan luar bandar, ia berfungsi sebagai menguruskan permohonan projek luar bandar, menguruskan dan melaksanakan projek pembangunan masyarakat di luar bandar, menyelaraskan pentadbiran mukim dan menguruskan projek pelancongan daerah. Bagi bahagian yang ketiga adalah bahagian pengurusan tanah yang berfungsi sebagai pengurusan pendaftaran tanah, pengurusan hasil tanah, pengurusan pelupusan tanah, pengurusan pembangunan tanah. Okey, bab yang kedua adalah sistem kerja, pengenalpastian masalah dalam organisasi dan cadangan penambahbaikan. Selama pelatih telah menjalankan latihan industri di unit pembangunan luar bandar, Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak, pelatih telah didedahkan dengan pelbagai sistem kerja yang telah dijalankan di organisasi tersebut, seperti sistem pengurusan fail, sistem pendaftaran kontraktor dan sistem e-kasih. Namun, pelatih telah memfokuskan dua sistem utama yang telah dijalankan di organisasi Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak, iaitu sistem pengurusan fail dan sistem pendaftaran kontraktor. Bagi sistem yang pertama, iaitu sistem pengurusan fail. Sistem pengurusan fail merujuk kepada satu proses pengkelasan, penyusunan, penyimpanan, pengawalan fail secara sistematik yang bertujuan bagi memudahkan pencarian sesuatu maklumat apabila diperlukan. Sistem ini adalah amat penting kerana ia berfungsi sebagai melancarkan sistem pengurusan Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak. Selain itu, sistem ini turut dipakai oleh ketiga-tiga bahagian yang terdapat di Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak, iaitu bahagian khidmat pengurusan, bahagian pembangunan luar bandar dan bahagian pengurusan tanah. Sistem ini mengandungi 7 proses, iaitu yang pertama adalah proses pendaftaran, yang kedua proses pembukaan, yang ketiga proses penawanan, yang keempat adalah proses penyimpanan, yang kelima adalah proses pergerakan, yang keenam adalah proses penutupan, dan yang terakhir adalah proses pelupusan. Bagi analisis SWOT sistem pengurusan fail, bagi bahagian kekuatan, sistem ini telah dijaga rapi di setiap unit yang terdapat di Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak, kerana di setiap unit telah disediakan satu bilik fail yang digunakan untuk menyimpan semua fail yang digunakan dalam organisasi tersebut. Fail-fail tersebut telah disusun rapi di rak yang telah disediakan di semua bahagian yang terdapat di Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak.
iaitu dengan menggunakan sistem nombor dan label bagi memudahkan pencarian. Selain itu, melalui sistem pengurusan fail ini, ia adalah amat penting bagi memudahkan kaki tangan pejabat daerah dan tanah hilir Perak untuk menyimpan dan mencari maklumat apabila diperlukan dari semasa ke semasa. Seterusnya adalah kelemahan iaitu weakness bagi sistem pengurusan fail. Okey, terdapat beberapa kelemahan yang dapat dikenal-pasti daripada sistem pengurusan fail, iaitu yang pertama adalah sistem pengurusan fail ini telah dilakukan secara manual, iaitu melibatkan semua proses dalam sistem pengurusan fail telah dilakukan secara manual. Bagi proses penyimpanan, proses ini telah memerlukan ruang yang besar bagi menyimpan semua fail di dalam suatu ruang di dalam setiap jabatan. Hal ini amat menyukarkan pihak kaki tangan apabila ingin mencari sesuatu fail apabila diperlukan. Yang kedua adalah kelemahan sistem pengurusan fail ini dapat dilihat apabila tiadanya satu sistem yang rasmi yang digunakan bagi merekodkan bagi surat masuk dan surat keluar dalam sesuatu fail. Okey, yang seterusnya adalah bahagian peluang iaitu opportunity. Okey, sistem pengurusan fail ini telah memberikan peluang kepada kaki tangan pejabat daerah dan tanah hilir Perak bagi melakukan sistem pengurusan organisasi secara kemas dan teratur. Hal ini demikian kerana dengan adanya sistem pengurusan fail ini, ia akan memudahkan pihak pengurusan bagi mencari sesuatu fail dengan mencari dengan menggunakan sistem nombor dan abjad. Okey, tambahan pula sistem pengurusan fail ini juga turut membantu dalam mencatatkan dan merekodkan dengan tepat seperti urusan pengurusan terhadap keluar masuknya dokumen dalam sesuatu organisasi. Okey, seterusnya adalah bahagian ancaman iaitu threat. Yang pertama adalah sikap kaki tangan yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan sistem pengurusan fail. Sikap kaki tangan yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan sistem pengurusan fail ini akan menyebabkan sistem pengurusan fail yang dilakukan adalah tidak teratur dan tidak bersistematik. Hal ini demikian kerana ia dapat mendatangkan masalah apabila jabatan audit datang untuk melakukan pengauditan. Terdapat beberapa isu yang terdapat daripada sistem pengurusan fail, iaitu yang pertama adalah tiadanya sistem yang sesuai yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengemaskini data dan dokumen yang terkandung di dalam sesebuah fail. Hal ini demikian kerana semua dokumen dimasukkan ke dalam sesebuah fail tanpa melakukan penyusunan dokumen mengikut tarikh masa sesebuah dokumen tersebut. Kemaskini fail adalah sangat penting kerana dengan kemaskini fail ini dapat memudahkan pihak pengurusan untuk mencari sesuatu dokumen apabila diperlukan. Okey, bagi isu ataupun masalah yang kedua, iaitu tiada satu sistem yang digunakan untuk merekodkan surat masuk dan surat keluar daripada sesebuah fail. Hal ini akan menyebabkan surat-surat tersebut akan mudah hilang daripada fail tersebut. Okey, seterusnya adalah bahagian cadangan penambahbaikan sistem pengurusan fail. Okey, terdapat beberapa cadangan yang boleh dilakukan bagi menambah baik sistem pengurusan fail. Yang pertama adalah dengan menyediakan dan mewujudkan satu sistem khas bagi menyimpan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi menggantikan sistem pengurusan fail secara manual. Hal ini adalah bertujuan bagi memastikan sistem pengurusan fail akan menjadi lebih berkesan dan berkualiti. Pihak kaki tangan pejabat daerah dan tanah hilir Perak haruslah memanfaatkan kemudahan teknologi bagi mewujudkan satu sistem secara atas talian, iaitu dengan mewujudkan satu sistem dalam pengisian komputer bagi merekod dan mewujudkan satu sistem penyimpanan bagi semua folder yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Seterusnya adalah dengan menyediakan satu sistem e-surat secara atas talian. Hal ini adalah bertujuan bagi memastikan setiap dokumen yang keluar dan masuk dalam sebuah fail itu dapat dicatat dan tidak mudah hilang daripada sebuah fail. Seterusnya adalah pihak pengurusan pejabat daerah dan tanah hilir Perak mestilah melaksanakan lebih banyak program dan kursus yang berkaitan dengan
pengurusan fail yang melibatkan semua kaki tangan pejabat daerah dan tanah Hilir Perak. Hal ini adalah bertujuan bagi memastikan para kaki tangan lebih peka dan bertanggungjawab terhadap pengurusan fail. Bagi sistem yang kedua, iaitu sistem pendaftaran kontraktor. Sistem pendaftaran kontraktor merupakan satu sistem yang digunakan untuk merekod senarai kontraktor yang berdaftar dengan bahagian pembangunan luar bandar, pejabat daerah dan tanah Hilir Perak. Pendaftaran ini adalah terbuka kepada semua kontraktor awam dan bangunan grade G1 bertaraf Bumiputera yang telah berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB, Pusat Khidmat Kontraktor PKK dan mempunyai sijil perolehan kerja kerajaan SPKK. Terdapat beberapa proses dalam melaksanakan pendaftaran kontraktor, iaitu yang pertama adalah dengan mengisi borang pendaftaran kontraktor di kaunter bahagian pembangunan luar bandar. Yang kedua ialah kontraktor haruslah menyediakan semua dokumen yang diperlukan seperti salinan kad pengenalan, lesen kontraktor dan sebagainya. Yang ketiga adalah kontraktor akan dibekalkan dengan kad pendaftaran kontraktor. Seterusnya ialah segala maklumat permohonan pendaftaran akan dimasukkan ke dalam sistem bagi memudahkan pencarian. Akhir sekali, nama kontraktor akan dicatatkan di dalam buku rekod terima borang pendaftaran bagi memudahkan pencarian. Okey, seterusnya adalah bahagian analisis SWOT bagi sistem yang kedua, iaitu sistem pendaftaran kontraktor. Bagi bahagian kekuatan iaitu strength bagi sistem pendaftaran kontraktor ini adalah sistem pendaftaran kontraktor ini dapat meningkatkan bilangan kontraktor yang berdaftar dengan pejabat daerah dan tanah Hilir Perak. Hal ini demikian kerana hanya kontraktor yang berdaftar dengan pejabat daerah dan tanah Hilir Perak layak untuk memasuki dan mengisi borang sebut harga bagi projek pembangunan yang baharu di daerah Hilir Perak. Okey, selain itu, sistem pendaftaran kontraktor ini adalah mudah kerana pihak kontraktor hanya perlu berurusan dengan pihak pembangunan luar bandar untuk melakukan proses pendaftaran. Seterusnya adalah bahagian kelemahan, iaitu weakness bagi sistem pendaftaran kontraktor ini adalah ia dilakukan secara manual dan secara bersistem. Hal ini demikian kerana sistem pendaftaran kontraktor ini dilakukan secara manual dengan kontraktor perlu berdaftar di kaunter pejabat bahagian pembangunan luar bandar. Seterusnya, pendaftaran kontraktor ini akan direkodkan di dalam satu sistem khas oleh kaki tangan pejabat daerah dan tanah Hilir Perak. Okey, seterusnya adalah bahagian peluang, iaitu opportunity. Peluang yang dapat diperolehi daripada sistem pendaftaran kontraktor ini adalah ianya dapat meningkatkan jumlah kontraktor yang berdaftar dengan pihak pembangunan luar bandar. Hal ini demikian kerana dengan adanya sistem ini, kontraktor mudah untuk mendaftar dengan pihak pembangunan luar bandar, pejabat daerah dan tanah Hilir Perak. Okey, seterusnya adalah bahagian ancaman, iaitu threat bagi sistem pendaftaran kontraktor ini. Yang pertama adalah data jumlah pendaftaran kontraktor ini mudah hilang. Okey, seterusnya adalah bahagian isu dan masalah daripada sistem pendaftaran kontraktor ini. Terdapat dua permasalahan yang terdapat daripada sistem pendaftaran kontraktor ini. Yang pertama adalah proses pendaftaran kontraktor ini tidak dilakukan dengan satu jenis proses sahaja, iaitu secara bersistem. Sistem pendaftaran kontraktor ini telah dilakukan dengan dua sistem, iaitu melalui sistem manual dan direkodkan melalui sistem komputer. Selain itu, kurangnya hebahan daripada pihak pejabat daerah dan tanah Hilir Perak tentang pendaftaran kontraktor yang telah dilakukan di kaunter pejabat daerah Hilir Perak, iaitu di bahagian pembangunan luar bandar. Okey, seterusnya adalah cadangan penambahbaikan bagi menambah baik sistem pendaftaran kontraktor.
Okey, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi menambah baik sistem pendaftaran kontraktor ini. Okey, yang pertama adalah dengan menyediakan dan mewujudkan satu sistem khas untuk pendaftaran kontraktor secara atas talian bagi menggantikan sistem pendaftaran kontraktor secara dua jenis sistem yang terdapat di dalam sistem ini, iaitu secara manual dan cara merekod secara bersistem. Okey, yang kedua adalah pihak pejabat daerah Tanah Hilir Perak mestilah melaksanakan lebih banyak ibahan tentang sistem pendaftaran kontraktor ini bagi menarik lebih banyak kontraktor yang berdaftar untuk berdaftar dengan pejabat daerah dan Tanah Hilir Perak. Yang ketiga, bagi membincangkan tentang pembincangan cadangan rumusan. Saya akan membentangkan tentang 4 aspek yang dibincangkan di dalam bab ini, iaitu bahagian pengalaman dan kemahiran. Yang kedua adalah bahagian sumbangan pelatih. Yang ketiga adalah masalah yang dihadapi oleh pelatih. Dan yang keempat adalah cadangan yang boleh dilakukan bagi meningkatkan dan memastikan latihan industri ini dapat dijalankan dengan lancar. Okey, yang pertama adalah bahagian pengalaman dan kemahiran, iaitu saya telah didedahkan dengan sebersedikit tugasan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat di luar bandar, iaitu daripada segi fizikal dan masyarakat. Saya telah didedahkan dengan pelbagai program yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat, iaitu dengan diminta untuk menghadiri beberapa majlis, iaitu seperti majlis pelantikan Jawatankuasa Sementara Pengurusan Kampung JSPK, iaitu melibatkan dengan pendaftaran perwakilan kampung sementara bagi daerah Hilir Perak. Okey, seterusnya adalah meningkatkan kemahiran bekerja dalam satu kumpulan bersama organisasi bagi menjayakan suatu program yang dilakukan, iaitu saya telah didedahkan dengan beberapa aktiviti supaya bekerjasama dalam menjayakan satu program, iaitu saya telah mengikuti beberapa program seperti perjumpaan bulanan yang telah dilakukan di setiap bulan bagi kaki tangan pejabat daerah dan Tanah Hilir Perak. Okey, seterusnya adalah sumbangan pelatih, iaitu saya telah membantu meringankan bebanan tugas pegawai dan kaki tangan bahagian pembangunan luar bandar pejabat daerah dan Tanah Hilir Perak, terutamanya bagi tugas penyilir saya, iaitu dengan melaksanakan beberapa tugasan yang melibatkan dengan pengurusan pejabat. Okey, seterusnya saya juga telah didedahkan dengan pelbagai program yang melibatkan semua kaki tangan pejabat daerah dan Tanah Hilir Perak. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi, iaitu kekurangan ilmu dan pengetahuan yang perlu dipertingkatkan, iaitu daripada sudut pengurusan organisasi. Yang kedua adalah kemahiran komunikasi yang perlu dipertingkatkan oleh pelatih. Bagi cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi menambah baik khusus latihan industri bagi program pengajian polisi. Yang pertama adalah cadangan bagi pihak UMT, iaitu pihak tempoh masa bagi latihan industri haruslah dipanjangkan kepada 6 bulan, iaitu bagi memberikan pelajar lebih masa untuk pendedahan terhadap pengurusan organisasi. Seterusnya, bagi cadangan penambahbaikan terhadap organisasi pula adalah pihak organisasi haruslah menyediakan satu modul khas bagi pelajar praktikal untuk melaksanakan latihan industri di organisasi tersebut. Hal ini diberikan kerana dengan adanya modul latihan industri ini, ia dapat memudahkan para pelajar untuk melaksanakan latihan industri di organisasi tersebut. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.